Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar topik ini. Okay. Kamu boleh tengok 5.3.3. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita perlu terangkan dengan contoh dia apa penyakit gangguan jin dan ciri-cirinya dan macam mana kaedah kita nak kesan penyakit tersebut. Okey, itu yang kita nak belajar hari ini ya. Okey. Kita tengok sorry. Okey, mari kita baca sama-sama penyakit gangguan jin. Okey, penyakit gangguan jin. Okey. Alel juga, okey, kalau ada yang tak ingat, alel tu adalah dekat kromosom. Ingat balik yang cikgu ajar air anggur, air strawberry tu kan? Dia adalah ibarat macam tempat duduk jin. Alel tu. Alel juga membawa trait penyakit. Okey, kita ingat kat sini. Alel juga membawa trait penyakit yang boleh diwarisi dalam keluarga. Ialah sebab alel ni terletak dekat kromosom. Bila berlaku persenyawaan, anak yang akan mewarisi kromosom tu, betul tak? Jadi secara tak langsung memang kita akan mewarisi alel tu tadi. Okey, rajah dekat bawah ni dia menunjukkan pewarisan sejenis penyakit gangguan jin. Dia nak tunjukkan macam mana penyakit tu boleh diwarisi. Apabila seorang lelaki yang menghidap penyakit gangguan jin, okey, ni ayah dia ni ada penyakit gangguan jin, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Mak dia ni hanyalah pembawa. Dia tak kena penyakit tu, tapi dia ada membawa penyakit tu. Okey, kita nak tengok macam mana. Okey. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Okey, ini ayah. Okey, ini ayah dia. Ayah dia buta. Buta warna. Macam yang ditulis kat sini, dia adalah buta warna. Okey, ayah dia buta warna. Kemudian awak tengok dia punya kromosom dia. Ni kromosom seks dia kat sini. X, B kecil. Okey, kemudian ada Y. XY tu sebab ayah dia lelaki. Okey, sekarang kita tengok ibu dia. Ibu dia pembawa. Apa maksud pembawa? Kalau awak tengok gambar ni pun, dia letak gambar separuh merah, separuh putih kan? Maksudnya, dia tak kena penyakit tu, tapi dia bawa penyakit tu. Macam ayah ni semua merah. Sebab apa? Sebab dia kena penyakit tu. Jadi, dia semua merah. Tapi ibu ni hanya separuh merah sebab dia hanya membawa penyakit tu tetapi dia tak menghidapi penyakit tu. Ayah ni semua merah sebab dia menghidapi penyakit tu. Okey, sekarang awak tengok pula kromosom ataupun genotip ibu dia. Okey, kita tengok sama-sama. Ibu dia ada X, B besar dan juga X, B kecil. Okey, kenapa X? X sebab X tu menandakan perempuan. Kalau ayah dia XY sebab XY menandakan lelaki. Okey, untuk yang tak ingat, cikgu ingatkan balik apa itu fenotip. Kalau awak lupa, awak tengok ni, fenotip adalah ni ciri dia, trait tu. Trait tu iaitu buta warna. Kalau fenotip mak dia pula, dia pembawa kepada penyakit buta warna. Okey. Okey, kita tengok sekejap dekat bawah ni. Oops. Okey, kita tengok kat bawah. Macam yang cikgu ajar sebelum ni, kita kena apa? Kita perlu pecahkan yang ini. Okey, kena pecahkan. Jadi bila kita pecahkan, maksudnya dia buat meiosis. Dapatlah X, B kecil
Kemudian Y. Kenapa Y ni tak ada B kecil yang macam kat sini? Macam yang ini. Sebab kat sini dia hanya X, B kecil dan Y. Jadi bila kita pecahkan, B kecil tu memang dekat X lah. Dia bukan dekat Y. Okay. Dia tengok huruf depan dia, itu leader dia. Jadi bila kamu pecahkan pun, okay, bila kita pecahkan, dapat macam ni lah. X, B kecil, Y single macam tu. Kemudian kita tengok genotip mak dia pula, X, B besar, X, B kecil, pecahkan. Okay, bila pecahkan dapat X, B besar, X, B kecil. Jadi harap dekat situ faham. Okay, sekarang ni akan berlaku pula persenyawaan. Okay, akan berlaku pula persenyawaan. Jom kita tengok. Okay. Sorry. Sekejap ya. Sebentar. Okey. Sekarang akan berlaku persenyawaan. Okey. Macam biasa, cikgu kena buat numbering dululah untuk mengelakkan kamu keliru. Okey, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey. Okey, sekejap. Sekarang berlaku persenyawaan di mana sperma akan bertemu dengan ovum. Jadi bila kita wakilkan persenyawaan tu dengan gambar rajah ni. Okey, mula kita settle part yang lelaki dulu, part ayah dulu. Yang ini akan bertemu dengan sperma ni akan bertemu dengan ovum yang ni. Jadi gabung lah, yang ini gabung dengan yang ini. Jadi dapat apa? Dapat X, B besar, X, B kecil. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, cikgu nak kecilkan sikit. Okey. Yang kedua, settle yang pertama ni dulu. Okey, ambil lagi sekali yang kedua ni. Dia pergi pula dekat yang keempat belah sana. Okey, jadi dapat ini kan X, B kecil bergabung dengan ni X, B kecil. Sebab tu anak dia ni pun dapat X, B kecil, X, B kecil. Okey. Okey. Okey, kemudian dah settle lah sekarang, maksudnya dah settle yang ni. Nombor 1. Sperma yang pertama dah settle. Bukan sperma pertama. Orang kata probability yang pertama untuk sperma tu bersenyawa dah settle yang pertama. Sekarang kita nak settlekan yang kedua. Okey, yang kedua. Yang kedua yang ini. Settlekan yang ni pula. Jadi ini kromosom daripada sperma yang ini akan bergabung dengan ovum yang ni. Jadi dapatlah Y dengan XB. Cuma bila kita tulis, kita memang tak letak Y kat depan. Kita akan letak X kat depan baru Y. Jadi cara tulis dia XB, sebab ni XB besar dengan ni dapat Y. Jadi tulis XB besar dengan Y. Okey. Cikgu nak padam. Okay, next. Okay, dah settle yang nombor 3 ni. Kita settle lagi nombor 2 ni. Pergi pula dekat sini yang keempat. Dapatlah gabungan Y dengan X, B kecil. Buat ni. X, B kecil dengan Y. Okay, sekarang dah siap. Dah siap dah gambar rajah kemungkinan persenyawaan sperma dengan ovum. Jadi kita nak tengok resultnya macam mana. Okay. Tengok yang first ni sebabkan dia dapat X dengan X. Okay, X dan X tu adalah perempuan. Jadi fenotip anak ni adalah perempuan. Kita tengok dia dapat apa. Dia dapat gene B besar dengan B kecil. Jadi bila dia B besar dengan B kecil, dia adalah pembawa. Dia tak menghidapi penyakit tu, dia hanya pembawa sahaja. Okey, dia penyakit ni, buta warna ni, dia tak boleh ada yang huruf kecil, iaitu recessive. Kalau ada dominan huruf besar, dia tak akan kena penyakit tu. Tetapi bila dia tak ada huruf besar dan dia ada huruf kecil, dia akan kena penyakit tu. Okey. Okey, kita tengok yang kedua. Ini X. Jadi maksudnya anaknya perempuan sebab dia XX. Okey, sekarang okey, tengok dia punya
Sorry cikgu terundur. Tengok dia punya ni pula. Dia punya apa tu ya? Jin dia tu. Yang dia dapat tu. Okay, jin yang dia dapat tu B kecil, B kecil. Jadi cikgu cakap tadi, bila dia ada huruf kecil ataupun resesif dan dia tak ada huruf besar, dia akan kena penyakit tu. Jadi anak perempuan yang ini, dia kena penyakit buta warna tu. Iaitu penyakit gangguan jin. Dia kena penyakit tu. Kemudian kita tengok yang ketiga, ni adalah XY. Jadi XY tu adalah lelaki. Jadi ini adalah anak lelaki. Dia normal. Kenapa dia normal? Sebab genotip dia adalah XB besar dengan Y. Bila dia ada B besar, dominan, dan dia tak ada, dia macam ni, ada dominannya, dia tak akan kena penyakit tu. Kalau penyakit bawaan jin ni yang link dengan seks kromosom ni, dia begitu. Asalkan ada huruf besar, dia tak akan kena penyakit. Jadi confirm lah dia bebas daripada penyakit ni. Dia tak kena penyakit ni sebab dia ada huruf besar dekat genotip dia. X, B besar, Y. Okey, tengok yang keempat. Yang keempat yang hujung sekali ni, dia adalah XY. Jadi bila XY, maksudnya dia lelaki. Jadi kita nak tengok sekarang, dia dapat penyakit ni ke tak? Macam mana nak tahu? Tengok genotip dia. Dia dapat XB kecil dengan Y. XY tu menunjukkan dia lelaki. B kecil. Sekarang ni yang kita nak tengok. B kecil ni, kan cikgu kata, bila dia tak ada huruf besar dan dia ada huruf kecil, confirm dia akan dapat penyakit tu. Jadi, anak yang ini dia akan dapat lah. Anak lelaki yang ni dia akan dapat penyakit buta warna. Jadi, sekarang ada 2 anak yang dapat penyakit buta warna. Pertama yang ini, kemudian yang ini. Lagi 2 normal. Cuma anak perempuan dia yang ini pembawa, yang ini normal sepenuhnya. Okey. Itu cara macam mana, bukan cara, itu adalah, sorry, cikgu bawa. Minta maaf, sabar ya semua. Okey, inilah dia menunjukkan pewarisan penyakit gangguan jin tu. Okey. Sebentar. Mohon bersabar ya dengan cikgu punya handphone ni. Inilah dia. Kita tunjukkan. Kita terangkan dengan contoh penyakit gangguan jin. Dengan ciri-cirinya. Sebenarnya penyakit jin ni cikgu dah ajar minggu lepas. Yang mutasi jin tu. Itulah dia sebenarnya. Adik-beradik dia lah ni. Buta warna lah kan. Antara penyakitnya buta warna. Cuma hari ni cikgu tunjuk macam mana dia boleh mewarisi penyakit penyakit gangguan jin tu. Okey. Okey, next kita tengok kat bawah ni, kita baca sikit sama-sama. Okey, dia kata kat sini, kebanyakan jin. Allah. Kebanyakan jin. Sorry ya. Kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait ada pada autosom. Apa itu autosom? Autosom ni adalah kromosom selain daripada kromosom seks. Okey, kromosom selain daripada kromosom seks. Okey. Ni. Okey, walau bagaimanapun, okey, cikgu ulang balik. Kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Cikgu kena letak pensel lah dia. Okey, kita guna pensel je. Okey, kebanyakan jin yang mengawal sesuatu trait terletak pada autosom. Apa autosom ni? Selain daripada kromosom seks. Itu adalah autosom. Maksudnya kebanyakan jin yang mengawal, yang bagi kamu trait. Contoh trait hidung mancung, rambut kerinting. Benda-benda tu dekat autosom. Maksudnya kromosom yang biasa lah. Bukan dekat kromosom XY. Tapi dikata terdapat juga trait yang terletak pada kromosom seks. Kromosom seks ni bukan hanya menandakan jantina kamu, tetapi kadang-kadang dia juga ada bawa trait. Trait-trait tertentu. Dan trait yang dia bawa tu, trait
Trait tu kalau ada orang lupa, cikgu jelaskan sekali lagi ciri-ciri yang kamu warisi. Contoh, mata coklat, mewarisi daripada bapa. Okey, rambut kerinting mewarisi daripada mak. Itulah trait kamu. Trait rambut kerinting, trait mata coklat, ya. Okey. Tapi ada trait ni, trait ni dikenali sebagai trait terangkai seks. Kalau trait tu dia terletak pada kromosom seks, kita panggil trait tu trait terangkai seks. Jin yang terdapat pada kromosom seks ni dinamakan jin terangkai seks. Contohnya, trait kegagalan pembekuan darah pada luka yang menyebabkan akan mendapat penyakit hemofilia. Okey, penyakit hemofilia ni trait dia tu atau jin dia tu ada pada kromosom seks. Jadi sebab tu kita panggil dia trait terangkai seks. Sebab dia berpaut, orang kata terikat. Dia ada pada kromosom seks tu. Dan jin dia tu pula kita panggil lah jin yang terangkai seks. Sebab dia terangkai, terikat, ada pada kromosom seks. Contohnya yang inilah, buta warna, hemofilia. Okey, kita tengok. Hemofilia ialah penyakit genetik yang dialami oleh seseorang individu bila darah dia tak boleh beku atau lambat beku. Kita dah belajar kan last week. Okey, hanya dapat penyakit hemofilia kalau ada alel resesif. Dekat sini dah tulis macam yang cikgu terangkan kat atas tadi. Hanya jika kalau kita ada alel resesif, iaitu huruf kecil tu, baru kita akan dapat penyakit tu. Okey. Diwarisi apabila terdapat alel resesif yang membawa penyakit hemofilia pada kromosom X. Kalau tak ada alel resesif tu pada kromosom X, maka tak adalah penyakit hemofilia tu. Okey. Untuk memudahkan kamu faham, cikgu kita buat lagi sekali macam yang tadi. Kita tengok cross dia macam mana. Okey, macam mana boleh dapat penyakit hemofilia ni. Okey. First kita tengok, dia kata katakan XH besar ialah alel dominan. Okey, bila dia dominan ada huruf besar, dia normal. Okey, dia normal. Tapi kalau dia XH huruf kecil, dia alel resesif. Bila dia ada huruf kecil, confirm dia akan dapat penyakit hemofilia. Dia ada huruf kecil dan dia tak ada huruf besar. Dia ada huruf kecil sahaja, dia akan kena penyakit. Kalau campur-campur, tak kena. Campur huruf besar huruf kecil tak kena. Dia cuma kalau dia ada huruf kecil saja dia akan kena penyakit tu. Kalau campur, ingat lagi tak, heterozygous dominant. Okey. Kita tengok yang ni pula. Okey. Bapa dia normal. Jadi bila bapa, of course X, Y. Dan kalau nampak ada H kecil kat sini ya. H kecil. Bapa dia normal. Kemudian ibu dia adalah pembawa hemofilia. Kenapa pembawa? Sebab cikgu nak zoom sikit. Cikgu nak zoom gambar ni. Oh, tak boleh zoom Okey, minta maaf tak boleh zoom. Jadi kamu tengoklah betul-betul dekat sini. Ada H, ada X, H besar. Ini genetik ibu dia. Dan X, H kecil. Jadi sekarang apa masalahnya adalah ibu dia ada satu huruf kecil. Bila ada satu huruf kecil, dia tak menghidapi penyakit tu, tapi dia membawa penyakit tu. Dia nampak ni, pembawa penyakit tu. Okey, dia pembawa. Okey, jadi sekarang macam biasa kita akan buat cross ni. Okey, ini dah ada genotip induk. Sekarang kita nak buat cross. Okey, sperma dan juga ovum akan buat meiosis. Macam cikgu cakap, dia akan pecahkan je ni. Okey, belah dua je. Jadi X H besar, Y besar, bapak punya. Mak punya pula X H besar, X H kecil. Okey. Sekarang kita tengok macam mana dia punya cross. Okey, cross dia macam biasa cikgu kata, settle satu-satu. Ini adalah daripada sperma ayah. Ini adalah ovum ibu. 3, 4 tu adalah ovum ibu. Okey. Okey, macam ni lah. Untuk yang tak faham macam gini. Nombor 1 kena pergi pada nombor 3 dan nombor 4. Nombor 2 ni pun kena pergi pada nombor 3 dan nombor 4. Wajib.
Okey, nombor 1 dan 2, dua-dua ni wajib pergi pada nombor 3 dan nombor 4. Okey, faham? Okey, kita boleh buat cross sekarang. Okey. Okey, first nombor 1 kena pergi pada nombor 3. Jadi dapatlah ni gabungannya yang dapat XH besar dengan XH besar. Kemudian nombor 1 juga kena pergi pula pada nombor 4. Jadi gabungan dua ni adalah XH besar, XH kecil. Okey, settle kat situ. Nombor 1 dah settle, nombor 2 tak settle lagi, kita settlekan nombor 2. Okey, sekarang tengok nombor 2. Okey, nombor 2 dekat ayah tu, Y bergabung dengan nombor 3 ni, iaitu Y dengan XH besar. Jadi cikgu cakap tadi kan, kita tak letak Y kat depan, cara tulis dia X kat depan, Y kat belakang. X ni ada huruf H besar, jadi tulis XH besar dengan Y. Okey, sekarang yang nombor 2 ni kita nak settlekan. Nombor 2 pergi cross dengan nombor 4. Dapatlah Y bergabung dengan XH kecil. Jadi kat sini cikgu ulang, kita tak letak Y kat depan, kita letak X dulu. X, H kecil, Y. Okey. Okay, sekarang kita nak semak anak-anak dia dapat apa. Okey. Yang first, yang ini. Yang first, kita dapat XH besar, XH besar. X jadi dia anak perempuan dan dia normal. Kenapa normal? Sebab dua-dua H besar kat sini. Kemudian yang kedua, XX. Bila XX, of course anak perempuan. Tetapi dia ada satu huruf kecil H kat sini, maka dia pembawa. Yang ketiga, dia lelaki sebab dia XY. Dan dia normal. Kenapa normal? Sebab dia hanya ada huruf besar je, huruf H tu. Jadi dia tak kena penyakit tu. Yang akhir sekali ni, dia adalah lelaki kerana dia XY. Tetapi perhatikan dekat X dia ada H kecil. Bila ada H kecil, maksudnya dia adalah pesakit hemofilia. Okey, dia adalah pesakit hemofilia. Jadi sekarang kita nak tengok yang normal ada 2 orang. Okey, pembawa seorang dan penghidap seorang. Ini kamu boleh tengok tajuk dia tulis kat sini. Ini adalah rajah skema. Oh my god, minta maaf ya. Rajah skema pewarisan hemofilia jika bapa normal dan ibu ialah pembawa. Okey, contoh dia yang bawah ni pula, kamu boleh tengok dekat buku teks. Ni benda yang sama juga. Okey, yang cikgu tunjuk ni 5.2.2 ni rajah skema pewarisan hemofilia kalau bapa normal dan ibu adalah pesakit. Sama macam cikgu ajar kat atas tadi. Okey, dia sama. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, kita tengok kartun ni. Dia kata, bagaimanakah kita boleh mengesan penyakit gangguan jin, cikgu? Meme tanya cikgu dia. Jadi cikgu dia jawab, penyakit gangguan jin boleh dikesan melalui kaedah amniocentesis dan kaedah karyotik. Okey, itu yang cikgu nak ajar pula. Ada 2 kaedah. Okey, untuk kita kesan penyakit yang kita belajar ni, penyakit gangguan jin pada video yang berikutnya. Okey, nantikan part 2.